Selamat petang dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 April 2020 bersama saya, Daniel Anthony. Kerajaan sedia mempertimbangkan rayuan ibu bapa supaya membenarkan pelajar institusi pengajian tinggi ataupun IPT yang masih tinggal di kampus untuk pulang ke kampung masing-masing. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan mengadakan standard operasi prosedur ataupun SOP yang ketat bagi keputusan tersebut. Ada kemungkinan kita boleh membenarkan mereka pulang, walaupun kita mahukan satu SOP yang ketat. Kita tidak mahu 100,000, 80,000 hingga 100,000 pelajar ini pulang serentak ke tempat masing-masing. Dan kita mungkin memerlukan mereka mendapat saringan kesihatan dulu sebelum mereka pulang ke kampung. Menteri Kewangan Tunku Zafrul Tunku Abdul Aziz meminta rakyat yang sedang menunggu keputusan permohonan baru dan rayuan bagi Bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN supaya bersabar sedikit lagi. Hal ini kerana katanya Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN sedang berusaha sedaya upaya untuk menyemak dan mengesahkan maklumat pemohon. Saya percaya ramai rakyat yang bertanya, bilakah permohonan baru dan rayuan BPN akan diumumkan? Saya berharap saudara-saudari di rumah dapat bersabar sedikit lagi sehingga 20 April 2020 ni lebih 3 juta permohonan baru dan rayuan telah diterima. Pegawai di LHDN sedang berusaha sedaya upaya untuk mengesah dan menyemak maklumat. InsyaAllah bayaran untuk saudara-saudari akan dapat dibuat pada bulan Mei. Nurul Hidayah yang merupakan anak perempuan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mencabar pihak yang mengkritiknya atas dakwaan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP membuat laporan polis terhadapnya. Nurul Hidayah berkata demikian dalam ruangan komen di Instagram ketika membalas ulasan seorang pengguna media sosial yang mengulas salah satu gambarnya selepas pertemuan dengan Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Ahmad Masriza Muhammad yang diambil di Putrajaya semalam. Kata ulasan itu, semua ini boleh dibuat melalui panggilan video. Nurul Hidayah kemudian membalas dengan perkataan, "Reportlah polis, tak payah komen sini. Saya sedia bagi keterangan dari saya cabar." Gambar yang menjadi pertikaian memaparkan Nurul Hidayah bersama suaminya dan Mas Rizal. Mereka berdiri di luar bangunan kementerian itu di Putrajaya. Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran dibebaskan dengan jaminan polis kira-kira jam 10 malam tadi setelah ditahan ekoran pertelingkahan dengan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Edmund Santara Kumar Ramanaidu. Membuat kenyataan secara langsung melalui Facebook sejurus selepas dibebaskan, Prabakaran berkata dia mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi anggota parlimen yang menjalankan tugasnya selama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya dia juga telah memaklumkan kepada polis tentang pergerakannya. Menurut Prabakaran, dia melawat kawasan Taman Sri Murni di Selayang yang kini berada di bawah PKP yang diperketatkan PKPD untuk melihat keadaan penduduk yang kebanyakannya mengadu belum mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka bagi tahu kesusahan mereka seperti mana mereka tidak dapat beli barangan dapur, susu untuk anak-anak, tak ada makanan untuk mereka makan. Bagi saya buat tugas saya seperti biasa. Saya bukan nak jadi hero, mana-mana hero, Superman ke, Spiderman ke. Saya hanya buat tugas saya nak pantau kawasan-kawasan tersebut. Malaysia mencatatkan 57 kes baru COVID-19 setakat tengah hari tadi, menjadikan jumlah kumulatif kes ialah 5,482. Sebanyak 54 lagi telah pulih, menjadikan jumlah keseluruhannya yang telah pulih ialah sebanyak 3,349. Namun 3 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan korban wabak itu sebanyak 92. Buka Cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 92 kes, iaitu bersamaan dengan 1.68%
daripada jumlah keseluruhan kes. 9 individu yang didapati memberi makanan dan menyaksikan babi hutan di lorong halus Singapura akan didakwa melanggar langkah pemutusan rangkaian COVID-19. Mereka akan didakwa bagi kesalahan di bawah Akta COVID-19 kerana menjalankan kegiatan tidak penting ataupun berkumpul di sebuah kawasan lain daripada rumah. Salah seorang daripada mereka dilihat memberi makan roti kepada sekumpulan 15 hingga 20 babi hutan daripada beberapa beg plastik besar dan diberikan oleh 2 lelaki lain. Video tersebut dikongsi di media sosial pada Sabtu lalu, namun tidak pasti sama ada video itu dirakam semasa tempuh pemutus rangkaian COVID-19 di negara itu. Baiklah, sekian sahaja dari saya, Daniel Anthony, untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan luangkan masa anda dengan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.